Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 2 Jun 2023 bersama saya Nur Syaham Mama Amin. Penjelasan Presiden PAS Abdul Hadi Awang berkaitan tawaran untuk menyertai kerajaan menunjukkan pemimpin PAS lain tidak mengetahui apa-apa. Menurut ahli politik veteran DAP Lim Kit Siang, penjelasan Hadi menunjukkan dia tidak mengalami kekurangan intelektual dengan menyalah anggap cadangan pribadinya sebagai jemputan rasmi DAP atau kerajaan. Namun dalam masa yang sama, menurut Kit Siang, ia juga menunjukkan pimpinan PAS yang lain termasuk Musyidah Am, Timbalan Presiden mahupun Ketua Penerangan tidak mengetahui apa yang diucapkan oleh Presiden mereka. Jelas Kit Siang lagi, jika pemimpin PAS sendiri tidak mengetahui apa yang dicakapkan oleh Presiden mereka, apatah lagi parti politik lain dalam gabungan PN termasuk Bersatu. Semalam Hadi memberitahu media bahawa tawaran itu bukan dibuat baru-baru ini, sebaliknya selepas pilihan raya umum lalu. Sebelum itu, Ketua Penerangan PAS Khairy Nizam Kirudin mendakwa Kit Siang membuat tawaran itu kerana kerjasama dalam kerajaan berada dalam keadaan koyah kerana orang Melayu tidak lagi menyokong UMNO. Khairy turut membidas Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dengan mengatakan bahawa Timbalan Perdana Menteri tidak membuat kerja rumah apabila menafikan tawaran sedemikian pernah dibuat kepada PAS. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man pula menafikan Kit Siang ada bertemu dengan pimpinan PAS baru-baru ini namun tidak mahu mendedahkan individu yang datang bertemunya. Pengerusi Gerakan Pulau Pinang Oh Tong Kiong membidas Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur kerana berulang kali mempertikai kedaulatan Pulau Pinang sebagai sebuah negeri. Oh dalam satu kenyataan berkata, walaupun Gerakan dan PAS adalah sekutu, partinya secara jelas tidak bersetuju dengan dakwaan Sanusi. Kata Oh, tindakan Sanusi mungkin membuatkan pemimpin PAS itu kelihatan berani dan membantunya meraih sokongan orang Kedah, namun ia juga mencecaskan keharmonian antara orang Kedah dan orang Pulau Pinang. Justru Oh menggesa Sanusi berhenti segera menggunakan naratif sedemikian yang merosakkan keharmonian antara Pulau Pinang dan Kedah semata-mata bagi mendapatkan sokongan di Kedah untuk dirinya sendiri. Oh menambah bahawa Pulau Pinang telah mengalami pembangunan pesat ketika di bawah gerakan dari 1969 hingga 2008 dengan ramai orang Kedah dan Perak menjalin hubungan rapat dengan rakyat Pulau Pinang selepas datang bekerja di Pulau Pinang. Oh menegaskan gerakan tidak akan sekali-kali bersetuju dengan kenyataan Sanusi yang merosakkan dan bertujuan untuk mewujudkan pencegahan dan ketegangan dengan Sanusi harus memahami dan menerima perlembagaan persekutuan. Pada Isnin, Sanusi mendakwa Kedah dan Pulau Pinang tidak mempunyai sempadan kerana Pulau Pinang adalah milik Kedah dan negeri jelapan padi itu hanya mempunyai sempadan dengan Perak dan Perlis. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dilaporkan membidas Sanusi dengan mengatakan pemimpin PAS itu sepatutnya lebih memahami perlembagaan persekutuan manakala timbalannya Ahmad Zahid Hamidi menuduh Sanusi sebagai menghasut. Menurut berita harian semalam, Sanusi mendakwa mempunyai bukti bahawa Pulau Pinang adalah milik Kedah dan bersedia untuk dicabar di mahkamah. Dalam laporan berasingan, Free Malaysia Today memetik Sanusi menuntut perlembagaan persekutuan dipindah bagi membetulkan sejarah. Baik, kita ke berita seterusnya. UMNO hari ini mengakui parti itu perlu mengekang pemimpin mereka daripada menyerang sesama anggota atau pemimpin dalam kerajaan. Jurujurulatih Setiausaha Agongnya Ashraf Wajidi Dusuki berkata, hal itu akan dikawal demi kebaikan semua pihak. Mengulas lanjut, Ashraf berkata, tiada gunanya jika terus menyerang antara satu sama lain dan menembak kaki sendiri untuk menggembirakan masyarakat tertentu. Terdahulu Ashraf Wajidi ditanya mengenai tindakan ahli MKT UMNO Muhammad Puan Azhar Karshi yang baru-baru ini mengkritik Rafizi Ramli dan antara lain menganggap Timbalan Presiden PKR belum bersedia menjadi anggota kabinet. Puan juga mengecam Menteri Ekonomi itu gagal mengemukakan sebarang langkah signifikan selain menyindirnya sebagai banyak sangat formular sebelum ini. Puan kemudian mengaitkan situasi itu dengan spekulasi mengenai rombakan kabinet. Mengulas kritikan tersebut, Rafizi mengingatkan pemimpin UMNO wajar mengelakkan diri daripada membuat ulasan yang hanya akan menjauhkan penyokong PH daripada mereka. Sementara itu, Ashraf Wajidi berkata,
Seseorang yang berada dalam kerajaan perlu mengambil tanggungjawab secara kolektif, bukannya bergantung kepada mana-mana individu secara persendirian. Justeru katanya, semua pihak perlu berhenti daripada menunding jari antara satu sama lain. Dalam perkembangan lain, pengerusi PN Muhyiddin Yassin menyambut baik kesediaan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad untuk menjalinkan kerjasama demi memperjuangkan nasib orang Melayu Islam. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu berkata, situasi politik ketika ini meletakkan orang Melayu dan umat Islam dalam persimpangan getir. Dalam satu kenyataan ringkas di Facebook, Muhyiddin secara peribadi bersedia untuk bekerjasama dengan semua tokoh Melayu dan Islam termasuk Dr. Mahathir demi perjuangan membela agama, bangsa dan negara. Semalam Portal Malaysia Now melaporkan Dr. Mahathir memberi bayangan sedia bekerjasama dengan Muhyiddin sekiranya kedua-dua pihak dapat mencapai matlamat yang sama. Dr. Mahathir berkata usaha untuk memperjuangkan nasib orang Melayu perlu dijadikan antara matlamat utama selain menolak individu yang terpalit dalam isu rasuah atau salah laku jenayah. Katanya orang Melayu yang berpecah mengikut perjuangan parti politik berbeza mengakibatkan kaum majoriti kini semakin lemah dan sukar untuk memperbetulkan keadaan. Untuk rekod, Dr. Mahathir pernah menjadi pengerusi Bersatu dan berselisih faham dengan Muhyiddin apabila ahli Parlimen Paguh itu membawa keluar Bersatu daripada kerajaan PH melalui langkah Sheraton. Situasi itu menyebabkan kerajaan PH pimpinan Dr. Mahathir tumbang dan Muhyiddin kemudian dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 dengan kerjasama UMNO dan PAS. Sementara itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim ketika diminta mengulas mengenai perkembangan itu secara ringkas berkata, Dr. Mahathir sudah letih. Dan Dr. Mahathir telah bersedia untuk bekerjasama demi perjuangan Melayu. Boleh bagi komentar? Ya, dia dah letih, dia campur. Okey. Pihak berkuasa keselamatan Macau menyelar kenyataan dibuat SPRM kerana dikeluarkan secara unilateral apabila mendakwa ahli perniagaan dalam beruan polis Jolo bersembunyi di rantau itu. Menurut pejabat Setiausaha Keselamatan Macau, mereka terperanjat dan terkejut dengan dakwaan agensi penguatkuasa anti rasuah itu mengenai keberadaan Jolo. Agensi itu mengeluarkan kenyataan tersebut sebagai reaksi mereka menjawab laporan Al Jazeera bahawa SPRM percaya Jolo sedang bersembunyi di Macau. Laporan agensi berita berpangkalan di Doha itu disahkan oleh beberapa individu yang pernah melihat ahli perniagaan yang dikehendaki pihak berkuasa beberapa negara terbabit di Macau. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad telah disiasat oleh polis mengenai proklamasi orang Melayu. Menurut Ketua Penerangan Pejuang Rafiq Rashid Ali yang juga peguam Dr. Mahathir, dia menemani bekas ahli Parlimen Langkawi itu yang dirakam percakapan di Yayasan Al-Bukhari pada tengah hari tadi. Dalam satu video pendek, Rafiq menjelaskan Dr. Mahathir menyatakan bersedia dituduh di mahkamah dan akan menjawab soalan yang diajukan di mahkamah. Dalam pada itu, pengerusi PH Anwar Ibrahim menasihatkan Presiden PAS Abdul Hadi Awang agar jangan menggunakan naratif kolot dan jumut apabila mengkritik kerajaan perpaduan. Anwar yang juga ahli Parlimen Tambun meminta Hadi menunjukkan di mana dasar kerajaan sekarang yang mengkhianati orang Melayu. Presiden PAS menyatakan Pakatan Harapan is unfit to be the government because the coalition is dominated by non-Muslim parties. Will you comment something? Yang dia kira tak betul. Kita buat keperkiraan betul. Datuk Seri, keperkiraan betul. Yang penting bukan soal jumlah majoriti atau tidak. Yang penting dasar. Di mana yang dasar yang kita tinggalkan Islam di mana? Yang kita khianat orang Melayu di mana? Yang kita curi tanah Melayu atau curi saham, yang curi projek-projek ini di mana? Ini yang betul kita nilai. Jangan gunakan naratif kolot dan jumut yang lalu. Tanya, di mana? Ya, bahasa, budaya, Islam, seni, sastra yang kita lakukan. Ya. Tetapi negara ini seperti kita sebut, negara pelbagai kaum. Sementara kita angkat penghayatan Islam, kita kena jaga supaya hak yang bukan Islam itu juga dipelihara. Ini perjanjian kita. Ini jaminan keamanan negara kita. Jadi saya tidak cenderung untuk rakyat dipesongkan dengan
sentimen ini yang dia tak dijawab. Mengapa sekarang kita boleh ambil tindakan tegas, hentikan rompakan. Saya tahu ada kalangan pembesar, tokoh-tokoh lama lah, itu dia kata buat apa nak korek yang lama-lama. Ya, bukan saya korek, harta rakyat mesti dipulangkan. Itu sudah dipulangkan. Dia kata ni nampak kau tengok naratif yang lama-lama. Kalau tengok naratif itu di kalangan orang yang ada kes, kalau ikut, kalau diteliti betul-betul, dia takut. Itu dia siasat. Kamu dah ambil, pulangkan balik. Itu saja yang saya perlukan. Jadi bagi saya, kalau bertanya sukses apa, kita pertahankan perlembagaan, kita tingkatkan makna bahasa, budaya, Islam, pembahasan kemiskinan, keharmonian antara kaum, menghormati hak mereka, dan yang utama, hentikan amalan guna kuasa dan kedudukan untuk rompak harta rakyat. Ini yang patut ditekankan oleh Parti Kerajaan Perpaduan dan Pembangkang. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Syah Muhammad Amin, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.